Oke, hari ini tajuk yang kita akan belajar masih topik 2 persampalan. Subtopik ialah taburan persampalan bagi perkadaran sampel. Istilah baru di sini ialah perkadaran sampel. Simbolnya macam ini. Perkadaran sampel, perkadaran P juga start dengan P. So dibaca simbolnya ya ini P yang ada pakai topi. Ada pakai topi di atas kepala. Dibaca so dia topi ya, nampak macam topi. So dibaca sebagai P hat. So mula-mula kena ingat dulu simbol untuk perkadaran sampel. Sebab nanti seterusnya kita akan guna simbol ini untuk mewakili perkadaran sampel P hat P hat. Okey. Mula-mula mari kita fahamkan dulu apa itu perkadaran sampel melalui satu contoh. Lebih senang faham melalui contoh. Katakan kita ingin mengetahui berapa peratus orang yang kidal dalam suatu populasi. Semua pelajar tahu apa maksud kidal? Left-handed orang yang biasa pakai tangan kiri. Kita nak tahu berapa peratus dalam populasi. Maksudnya di dunia inilah adalah mustahil untuk mengumpul data dari setiap orang di dunia ini. Maka kita boleh mengambil satu sampel seramai 500 orang dan menentukan perkadaran sampel P hat. Tengok ini. Di sini kita tak cari min sampel kali ini. Hari ini tak ada tak cari min sampel, tapi kita nak lihat perkadaran sampel pula. Tengok dalam perkataan kuning berapa peratus. Ini ialah keyword untuk perkadaran. Perkadaran ialah peratus. Dia punya maksud ialah peratus atau pecahan atau nisbah. Dalam bentuk sebab nisbah nanti boleh convert jadi peratus juga. Pecahan pun sama juga boleh convert jadi peratus. So kita sekarang nak cari berapa peratus kan? Maksudnya kita sedang cari perkadaran. Proportion. Bahasa Inggeris ialah proportion. Maksudnya kita nak cari nisbah. Ataupun jadi peratus. Nisbah itu boleh tukar jadi peratus. Kita bila nak cari peratus, maksudnya kita cari perkadaran. So perkadaran sampel di sini di dunia ini terlalu ramai orang, so kita hanya pilih satu sampel, katakan 50 orang untuk dikaji. Dari 500 orang itu berapa orang yang kidal. Okey, katakan juga kita assume, katakan 75 orang dari 500 orang dalam sampel itu adalah kidal. Bila kita dah kumpul data, kita dapati 75 orang dari 500 orang dalam sampel itu adalah kidal yang guna tangan yang biasa guna tangan kiri. Maka kita boleh mengira perkadaran sampel melalui rumus berikut. Sekarang cikgu nak tunjukkan rumus untuk kira P hat. Perkadaran sampel simbol P hat. P ialah perkadaran, ingatkan P. P kita pakai P, ada pakai topi di atas. Ini formula untuk kira perkadaran sampel P hat. So dia ialah nisbah, merupakan pecahan perkadaran berapa dari macam ini. Ialah pecahan kan, 75 orang dari 500, maksudnya 75 per 500. Tengok ini, perkadaran maksudnya ia adalah nisbah. Nisbah maksudnya pecahan. Nisbah boleh ditulis sebagai pecahan. Apa maksud X? X ialah bilangan berjaya. Bukan you kata, hooray, saya sudah berjaya. Di sini berjaya
dalam konteks ini maksudnya apa? Bilangan item yang mempunyai ciri atau sifat yang dikehendaki. Apakah ciri yang kita nak kaji sekarang? Yang kita nak cari sekarang? Kidal. So bilangan berjaya di sini bermaksud bilangan orang yang kidal. N pula sama macam biasa. N ialah 500 ini iaitu dipanggil size sampel. N huruf kecil dalam topik persampelan ialah size sampel. So P hat sama dengan 75 per 500 X itu maksudnya apa di sini? Bilangan orang yang kidal lah. Okey, kemudian kira dengan kalkulator, kita tukar jadi perpuluhan. Dan satu, walaupun tadi cikgu kata perkadaran sampel itu merupakan pecahan atau peratus kan. Tapi bila akhirnya pecahan kan, mula-mula kita ganti dalam formula berbentuk pecahan. Bila kita kira, kita tukarnya jadi apa? Perpuluhan. Jawapan akhir dalam bentuk perpuluhan pula. So, kita kena ringkaskan pecahan itu. Lepas dah gantikan nilai X dan nilai N. X ialah apa yang kita nak cari lah. Iaitu kalau nak cari kidal, ini ialah bilangan kidal lah. Ini ringkaskan lah. Bahagi, dapatlah P hat 0.15. Dan kita pun boleh sentiasa apa? Bila kita nak terangkan apa maksud kita nak cari berapa peratus kan? Kita boleh tukar balik jadi apa? Peratus. Dengan macam mana nak tukar jadi peratus? Just kali apa? 100 sajalah. Just kali 100 saja. Untuk tukar perpuluhan jadi just kali 100%. Untuk tukarkan perpuluhan kepada peratus. So 0.15 ini apa maksud? Maka ini bermaksud kita boleh jangkakan estimate 15% dari populasi dunia adalah kidal. 15% kali 100 kan. So kita anjak titik perpuluhan 2 tempat ke kanan dapat 15. So bila kita dapat 0.15, kita boleh convert jadi peratus. Barulah bermaknakan apa kita punya data. So kita faham 15% saja yang kidal lah. Okey. So oleh itu P hat selain dari pecahan boleh ni merupakan peratus juga. So P hat merupakan pecahan atau peratus. Merupakan pecahan sebab memang tengok formula memang pecahan kan. So P hat adalah pecahan atau peratus item yang mempunyai ciri yang dikehendaki. Bagi contoh ini, ciri yang dikehendaki iaitu ciri yang kita nak kaji. Iaitu kita nak cari berapa peratus orang yang kidal kan. So ciri yang dikehendaki bagi contoh ini ialah kidal. Ialah kidal lah. So harap pelajar faham ni konsep ini sangat penting. Apa maksud P hat itu? Lihat formula ini. Formula dalam kotak ini ialah kira pecahan. Apa yang kita mau di atas bahagi dengan semua. Senang faham dia punya konsep. Macam inilah 75 orang dari maksudnya per. Dari apa? Mesti dari jumlah kan. Jumlah yang kita nak kaji itu, jumlah orang yang jumlah size sampel itu di bawah, jumlah di bawah pecahan. Okey, dan P hat itu ada lagi satu simbol lain iaitu PS. PS. S mewakili sampel. S huruf kecil ini ialah sampel. Kadang-kadang boleh pakai salah satu. Tapi untuk pelajaran hari ini saya bagi seragam semua pakai P hat ini PS sama maksud Okey, jika P hat ialah perkadaran berjaya sampel
atau ringkasnya pekadaran sampel saja. Bila kita sebut pekadaran sampel tadi, bermaksud apa? Kita rujuk kepada kita mau pekadaran yang berjaya, bukan yang gagal lah. Berjaya, apa maksud berjaya? Iaitu apa yang kita mau cari. Dia bukan kata, hooray, saya sudah berjaya dapat semua A. Ini bukan berjaya yang kita guna hari-hari dalam tajuk persampelan. Berjaya di sini maksudnya itu apa dia? Ciri yang tertentu yang kita nak kaji itulah. Maksudnya pekadaran sampel lah. Kalau nak sebut simple. Okay, so P hat ialah pekadaran sampel. Jika P hat ialah pekadaran berjaya sampel bagi satu sampel rawak saiz N dari suatu populasi dengan pekadaran berjaya populasi P. Yang pink color ini pula ialah pekadaran populasi. Sama juga kita boleh buang berjaya ini. Simplify jadi pekadaran populasi simbolnya P. Tak ada topi. P saja tak ada hat. Ialah untuk yang populasi populasi pun ada pekadarannya, sampel pun ada pekadarannya. Sekarang cikgu nak tunjukkan formula bagi mean, variance dan sisihan piawai bagi pekadaran sampel P hat. Sebab nanti kita nak guna, ingatkan kita perlukan ini untuk apa? Ganti dalam rumus score Z untuk standardizekan. Sekali ini kita nak standardizekan pula apa? P hat. Last lesson kita perlu standardizekan mean sample X bar. Semua data kita kena tukar ke Z kan, melalui formula score Z. Dalam score Z itu dia ada apa? Mu dengan sigma. So ini mu maksudnya mean, sigma maksudnya sisihan piawai. Dan sisihan piawai pula ada hubung kait rapat dengan abangnya variance. So kita kena tahulah tiga-tiga ini Okay, mula-mula mean simbolnya mu P hat. Maksudnya sekarang saya nak cari apa? Mean bagi P hat. Mu P hat maksudnya mean bagi P hat sama dengan ini pelajar ingatkan. Formula diberi, pelajar just ingatkan mean P hat sama dengan mean apa? Bukan sama dengan mean. Ini ialah apa? Pekadaran populasi P ini yang pink color ini. Mean P hat ingatkan sama dengan pekadaran populasi. Okay, ini P maksudnya pekadaran populasi yang inilah ataupun pekadaran berjaya populasi. Okay, formula variance pula simbol ialah sigma P hat square. Sigma bagi apa? Iaitu variance Variance bagi P hat sama dengan P yang sama. P dua-dua P ini maksudnya pekadaran populasi P darab 1 tolak P per N. 1 tolak P itu sebenarnya sama dengan apa? Dia sama dengan pekadaran gagal. Nak dapat gagal ingatkan taburan binomial ini sebenarnya bertaburan binomial lah mula-mula. Dia mula-mula adalah taburan binomial So dia ada dua kemungkinan saja, iaitu berjaya atau gagal, iaitu ya atau bukan. Ada penyakit kencing manis atau tak ada penyakit kencing manis, pakai cermin mata atau tak pakai cermin mata. So nak dapat yang bukan, kita tolak saja guna jumlah. Semua jumlah ialah 1, tolak saja yang berjaya, kita dapatlah yang ini sebenarnya ialah Q. 1 tolak. Sebab semua jumlah ialah 1. So tolak berjaya, kita dapatlah gagal. Okay, N maksudnya N di sini ialah size sample. Okay, sisihan piawai sama juga macam mean sample dulu. Nama lain bagi
sisihan piawai ialah rarat piawai ha. So sigma ini ialah rarat piawai bagi P hat ha, rarat piawai bagi P hat. Senang saja formula variance tadi, just kita punca kuasa duakan. Punca kuasa duakan saja. Sama di bawah bumbung ialah variance just punca kuasa duakannya. So pelajar semua tengok formula bagi formula di sini hanya melibatkan P dan N saja, P dan N. Ini terus sama dengan P dan N. P dengan N kita kena tahu P dan N saja. So ingatkan sekarang. Okey, sekarang kita tengok ini pula. Sifat pula, nak tengok sifatnya. Okey, semuanya akhirnya akan jadi apa? Taburan normal juga. Tengok macam mana boleh jadi taburan normal dari taburan binomial. Iaitu teorem had memusat jugalah. P hat akan hampir sama juga masa kita belajar mean sample. Mean sample pun sama juga akan hampir bertaburan normal jika apa? Size sample. Ini yang disebut dalam teorem had memusat. Dia punya syarat syarat untuk hampir bertaburan normal ialah size sample N itu cukup besar. Cukup besar. Dengan syarat apa? Kalau mean sample dia punya syarat ialah apa? N sekurang-kurangnya 30. Syarat untuk P hat menjadi hampir bertaburan normal. Mula-mula ialah taburan binomial. Dia boleh hampir bertaburan normal. Syaratnya ialah apa? Ada dua syarat berlaku serentak. Ini dan bukan atau. Dua-dua mesti berlaku serentak. Iaitu N kali P lebih besar atau sama dengan 5 dan N kali dengan apa? Ini sebenarnya Q kali dengan gagal, perkadaran gagal. 1 tolak P nak dapat, sebab gagal tambah dengan berjaya sama dengan 1 lah. Total ialah 1. Ini hanya pengetahuan latar belakang lah. Maksudnya P hat akan hampir bertaburan normal jika size sample N cukup besar. Dia punya konsep sama macam mean sample lah, iaitu ikut teorem had memusat. Syarat ialah size sample mesti cukup besar. Okay, dan penghampiran kepada taburan normal ini akan bertambah baik jika size sample N. Semua ialah lihat size sample. Jika size sample N semakin besar dan P pula mendekati 0.5. So dia ada dua syarat di sini Dia ada dua syarat. Penghampiran kepada taburan normal akan bertambah baik jika dua kriteria ini berlakulah. Bila dua kriteria ini berlaku. Okey. Okey, dan sekarang cikgu nak tunjukkan pula taburan normal perkadaran sampel ini sekarang kita dah nak kata dia sudah hampir bertaburan normal, so kita boleh tuliskan taburan normal simbol taburan normal untuk P hat. So kita tulis kalau soalan minta nyatakan taburan perkadaran sampel P hat, tulis dalam pattern ini iaitu kita tulis P hat ulat ini baca sebagai apa? Bertaburan. N huruf besar ini ialah taburan normal. P hat bertaburan normal. Dalam bracket kita isikan dua nilai penting untuk taburan normal. Ingat apakah dua nilai penting untuk taburan normal? Yang pelajar semua dah belajar semasa belajar topik taburan normal ini sangat penting. Kita kena tahu dua nombor dalam bracket ini mewakili apa? Mu dan sigma kuasa 2. Mu maksudnya mean. Sigma kuasa 2 ialah variance. Ingat dia bukan sigma, dia bukan sisihan piawai tapi ialah variance. So tadi kita dah lihat kan. Slide yang sebelum ini mean P hat sama dengan P. Mean P hat sama dengan P tadi dah tengok kan. Mean P hat sama dengan P dan variance
P hat sama dengan P darab 1 tolak P per N. Ini dari slide tadi ya. Hanya masukkan di sini ya. Ini yang penting ini ialah mean P hat. Ini variance P hat. Ini ialah secara am. Kalau ada P hat nanti di sini dia ada subscript P hat di sini kan. Mean P hat, variance pun ada P hat kat bawah. Okey, dan sebab di sini tak nampak rarat piawainya, so cikgu tulis di sini sekali lagi. Ini ialah apa? Mean, ini variance, so ini ialah sisihan piawai atau rarat piawai bagi pekadaran sampel P hat. Pekadaran sampel simbol P hat. So kita tulislah sisihan piawai sigma di bawah P hat. Okey, sama dengan punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 kan variance ini. Okey, ingatkan ini ya, kita nak guna ini. Kalau kita nak selesaikan soalan, kita perlu tahu ini. Okey, ini raja ini ya, menggambarkan konsep di atas ini, iaitu penghampiran kepada taburan normal akan bertambah baik jika saiz sampel N semakin besar. Dari N, ini ialah bentuk taburan normal bila N sama dengan 100. Yang ini yang lebih tinggi, lebih kurus ini ialah apa? N yang lebih besar. N sama dengan 1000. So ini penghampiran ini dikatakan penghampiran kepada taburan normal yang lebih baik lah. Sebab dia punya apa? Dia lebih hampir, tengok dia lebih hampir kepada apa? Contoh ini P ya, iaitu pekadaran populasi katakan ialah 0.5. So dia lebih hampir, tengok dia lebih kurus, lebih sempit. Maksudnya dia punya pekadaran sampel semua lebih hampir kepada pekadaran populasi. So penghampirannya lebih baik lah. So ini spread out, ini lebih spread out. Dia lebih jauh dari pekadaran sebenar lah. Pekadaran populasi ialah pekadaran yang sebenar. Yang ini yang sekarang ini ialah apa? Sampel. Yang graf ini biru ini ialah sampel. So sampel lebih besar, kita dapat estimate pekadaran populasi yang sebenar dengan lebih tepat. Okey, dan ada satu perkara lagi yang kita kena tahu, iaitu apabila menggunakan kenormalan anggaran, kita anggarkan saja kan taburan normal itu, dia hampir bertaburan normal. Kalau kita menggunakan kenormalan, maksudnya ini taburan normal lah, kita anggarkan taburan normal bagi pekadaran sampel itu, maka satu pembetulan keselanjaran plus minus 1/2N digunakan. Sebab kita apa? Gunakan kenormalan anggaran bagi pekadaran sampel kepada taburan binomial. Tadi mula-mula dah kata sampel itu pada mulanya ialah binomial kan, sebab tentang ya ke bukan kan, ya atau tidak ya atau bukan. So ada dua kemungkinan itu saja, kidal atau bukan kidal kan. Itu ialah taburan binomial, ada dua kemungkinan saja. Kita kalau kita nak kira pekadaran kan, kita nak contohnya kita nak cari pekadaran kidal. So satu lagi kemungkinan ialah bukan kidal. So itu ialah taburan binomial. Sekarang taburan binomial kita nak apa? Nak guna kenormalan anggaran. So kita kena buat satu pembetulan. Kena tambah atau tolak 1/2N. Inilah dia punya formula. Ini formula ini akan diberi dalam peperiksaan dalam senarai formula nanti ya. Jangan risau. Ini tengok ini ada 4 jenis. Ini bila kita nak cari keberangkarian, kita kena buat pembetulan keselanjaran dulu. So ini tambah satu step. So yang min sampel lebih senang lah. Ini tambah satu perkara lagi. Okey, keberangkarian bagi P hat ini secara am lah, kita pakai A mewakili satu nombor. Senang saja. Tengok ini.
Kalau ada garis pun nanti kita buat pembetulan tak payah garis semua tak payah garis simbol hanya pakai simbol lebih besar atau lebih kecil saja. Okey, cikgu ada satu cara mudah untuk pelajar ingatkan formula ini bila nak tambah, bila nak tolak, iaitu kalau lebih besar. Tengok ini kalau lebih besar kita start dengan yang kuning kita tengok yang main punya kuning. Lebih besar kita pakai tambah. Salin balik A tambah dengan ini pembetulan ini. Dia boleh pakai tambah atau tolak kan. So bila nak tambah, bila nak tolak ikut nasihat cikgu ini. Lebih besar tambah. Lebih kecil tolak. Dan yang pink color itu baru tak payah hafal. Pelajar hafal, boleh hafal yang kuning saja. Lebih besar kaitkan dengan tambah, lebih kecil kaitkan dengan tolak. Kemudian yang pink color itu ialah yang simbol lebih besar, lebih kecil itu ada garis kat bawah. Ada garis kat bawah. So, kalau dia lebih besar, nampak yang atas tu lebih besar, pada asalnya lebih besar ialah tambahkan. Kita just terbalikkan saja. Bila ada garis, kita tengok lebih besar pada asalnya, tambah, ada garis, kita terbalikkan. Tambah jadi tolak. Okey, kalau lebih kecil pada asalnya ialah tolak kan. Bila ada satu garis kat bawah lebih kecil kita terbalikkan. Tolak jadi tambah. So, lebih senang kita hanya ingatkan yang formula yang kuning. Kemudian bila dia ada garis kat bawah, kita terbalikkan yang kita hafal saja. Okey, sekarang dah tahu apa yang kita patut tahu, dah tahu semua. Sekarang kita boleh mula buat latihan. Tengok soalan 1. Selama beberapa tahun yang lalu, didapati bahawa 15% daripada semua kemalangan di sebuah lebuhraya adalah kemalangan maut. Daripada 150 kemalangan yang berlaku, hitung mean dan variance bagi kadaran berlakunya kemalangan maut. So tengok soalan bila you nampak ada peratus saja, itu ialah soalan tajuk perkadaran. Sebab peratus perkadaran cikgu dah kata ialah peratus kan. Dia ialah dinyatakan sebagai peratus. Macam tadi kita akhirnya kita buat kesimpulan 15% daripada populasi adalah kidal kan. Akhirnya bila kita nak terangkan suatu perkadaran, kita terangkan dalam peratus, baru senang faham kan. Okey, dan kadang-kadang dalam soalan dia pakai perkadaran juga. Nanti pelajar faham perkadaran ini maksudnya perkadaran dia sama. Kadang-kadang pakai perkadaran, kadang-kadang pakai kadaran. Okey. So ini sangat penting. Soalan bagi tajuk perkadaran ini pelajar kena pasti P. Ingat nak kira apa-apa dalam rumus mu dengan sigma itu dia melibatkan dua simbol saja. Pelajar tadi dah lihat kan, P dan N saja. So kita kena mula-mula kena pasti dua nilai ini dari soalan. So bila peratus mula-mula ayat pertama mesti berkaitan dengan yang populasi. Kita sebut yang besar dulu kan. Bapak dulu. Populasi bapak dulu. Sebut bapak dulu, nanti baru sebut apa? Sampel. Bila ada nilai dari populasi, sekarang hanya pertimbangkan 150 kemalangan. Ini semua kemalangan yang berlaku. Semua kemalangan ialah populasi. Ada terhingga, ada sebahagian itu, sebahagian bilangan ialah sampel. So 150 ini ialah size sampel, N huruf kecil. Beratus ini ialah P, iaitu perkadaran populasi. So kita boleh cari dulu, hitung mean. Hitung mean bagi apa ini? Sampel kita. So mean kadaran. Ini dia pakai kadaran. So kita pakailah. Mean kadaran iaitu mu P hat. Simbol mean kadaran ialah mu. Simbol mean ialah mu. Kadaran maksudnya kadaran bagi sampel ini so P hat. Okey, formulanya ialah sama dengan P kan. So P itu boleh dapat dari peratus, iaitu 15%, dan dalam kiraan kita mesti convert peratus jadi perpuluhan dengan bahagi
15 dengan 100. 15 bahagi 100 dapat 0.15. Okey, sekarang nak cari pula variance keadaran, iaitu sigma kuasa 2 bagi P hat P hat ini sampel kita kita nak cari variance bagi perkadaran sampel ini perkadaran sampel. So ini formulanya, formula variance bagi P hat. P hat ialah perkadaran sampel. P tengok ni, P kita masukkan P tadi P kita dah dapat, kita boleh guna di sini 0.15 bracket 1 tolak 0.15 bahagi dengan size sampel 150. Just tekan kalkulator, ingat yang atas ini ini tak apa, ini kali, so tak apa, boleh tekan sama macam apa yang ditulis Okey, dapatlah jawapan ini Okey harap semua dah faham soalan ini basic dulu, belajar cari dulu mean dan variance bagi P hat dulu, belum lagi cari keberangkarian. Okey, soalan 2. Selain dari pecahan perkadaran dia boleh pakai juga apa? Selain dari peratus boleh pakai dalam bentuk pecahan ingat kan, sebab formula nak kira perkadaran ialah apa? X per N kan, dia pecahan kan, nisbah dia pecahan, boleh pecahan. So bila pelajar nampak peratus ke pecahan ke sudah boleh mula berhati-hati boleh dapatkan apa P lah, iaitu perkadaran. Mesti P dulu, perkadaran populasi dulu senang. Populasi pun P, perkadaran pun start dengan dua perkataan ni start dengan P so senang nak ingat. So P ini ialah perkadaran populasi. P ini untuk 2P itu. 1/5 daripada jumlah pelajar di sebuah sekolah tinggal di asrama sekolah. So ini cakap pasal apa? Populasi dulu cakap pasal bapak dulu. So ini mesti apa? Perkadaran bagi populasi lah. So saya label dengan P Maksudnya apa ya ini? Ini yang P ini. Jika 45 orang dipilih, bila berapa orang dipilih itu ialah size sampel N huruf kecil 45, maka taburan perkadaran bagi sampel tersebut yang tinggal di asrama dapat dinyatakan sebagai penghampiran taburan normal. Ya ini soalan bagi soalan bagi ini dalam bentuk ada ulat ini, cikgu kata ialah apa? Taburan kan. Ini ialah simbol yang kita, tata tanda yang kita guna untuk mewakilkan suatu taburan normal. Ini taburan normal ni. Dia kata penghampiran taburan normal kan. Boleh hampirkan jadi taburan normal. Ini dari perkadaran ini boleh hampir kepada taburan normal. So dia dah bagi dalam pattern ini, nanti pelajar boleh kena dapatkan maklumat dari dua nombor ni lah. Ni saya dah labelkan di sini. Kena tahu first nombor mewakili apa? Mean P hat. Second nombor ini mewakili variance P hat. Sebab ini ialah tata tanda taburan normal. Memang first itu ialah mean, second ini ialah variance. Tapi sekarang ialah untuk apa? Tengok ini P hat. So semua ini ialah mean dan variance bagi P hat. Okey, soalannya berdasarkan taburan perkadaran tersebut, iaitu yang dalam kotak ini, berdasarkan ini you boleh dapatkan dua information penting. Tentukan rarat piawai. Rarat piawai maksudnya sisihan piawai. Sisihan piawai kita boleh dapatkan dari variance ini Just punca kuasa 2 kan. Ini saja. So rarat piawai simbol kita pakai sigma. Dan ada P hat kat bawah sebab ini ialah rarat piawai bagi P hat. Ini bagi P hat. So kita just sangat senang sajalah. Kerja kita just punca kuasa 2 kan. Semua ni, salin semua ini. Pecahan ini salin di bawah bumbung punca kuasa 2. Dan boleh tekan kalkulator sebiji macam ini. Mesti ada bracket lepas button kalau nak kira terus lah. Kena nak kira kali bahagi ini.
dan pada masa yang sama kena cari puncak kuasa 2, maka kita kena kira pecahan di sini dalam bracket dulu. Maksudnya selepas tekan button puncak kuasa 2 mesti kena tekan bracket. Lepas habis tekan tutup bracket, barulah keluar jawapan ini bunda kepada 4 angka bererti 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti Ingat-ingat Okey, sekarang soalan B baru cari keberangkarian. Ini memang semua soalan tajuk persamplan ini dia punya soalan kena cari apa? Keberangkarian biasanya. Cari keberangkarian bahawa kurang daripada 35% pelajar yang dipilih tersebut tinggal di asrama. Ini semua pasal yang tinggal di asrama, yang berjaya itu maksudnya ciri yang kita nak kaji itu ialah perkadaran pelajar yang tinggal di asrama. So keberangkarian, kita nak cari keberangkarian, tulis P huruf besar ini. Kemudian dalam bracket kita tuliskan apa? Keberangkarian bagi apa? P hat kan, ini berkaitan dengan perkadaran sampel. Yang peratus-peratus itu ialah perkadaran sampel ditulis dalam, dinyatakan sebagai peratus. So peratus, ingat mesti dalam kiraan kita mesti convert jadi perpuluhan baru boleh kira. Kita tak boleh guna peratus terus di sini Ingat bahagi peratus dengan 100. So dapat 0.35. Kurang daripada ialah ini. Kurang daripada. So P hat ingat kalau ada peratus kita guna P hat. Kemudian kurang daripada translate. Okay. So mula-mula kita kena guna pembetulan keselanjaran tadi yang cikgu cakap tadi yang ada plus minus 1/2n itu. 1/2n. So mula-mula kita salin balik juga P hat lebih kecil daripada salin balik 0.35. Kemudian kita kena fikir nak tambah ke nak tolak. Ingatkan nasihat cikgu tadi, lebih kecil kaitkan dengan tolak. Tolak 1/2n. Masukkan 45. Okey, kemudian tekan kalkulator, kira ini saja sekarang. Next step ialah kira ini. Kira ini dapat perpuluhan ini. Kemudian ingat, sebelum kita boleh guna kalkulator cari keberangkarian, kita kena sentiasa kena standardize. Kena standardizekan nombor ini jadi skor Z. Sekali lagi cikgu tunjukkan formula skor Z ini. Kita kena guna formula skor Z ini untuk standardizekan 0.3389. So salin dulu X ialah kita punya nombor yang belum standardize itu. Yang hijau inilah. Kemudian tolak apa? Yang pink color. Pink color ialah min dan sisihan piawai bagi P hat kita. Bagi P hat. Ini min kita boleh dapat di sini sebab nombor pertama di sini mewakili min P hat, iaitu sama dengan P. Sama dengan P. Ini macam mana nak dapat 0.2? 1/5 lah. Pecahan kita boleh tukar ke perpuluhan. Just tekan bahagi sajalah di sini. 1/5 dapat 0.2. Ini ialah P dan juga sama dengan min. P ini ialah min P hat. Min P hat 0.2 bahagi dengan rarat piawai yang baru kita cari di bahagian A. Kita masukkan saja dan tekan kalkulator, dapatlah satu nombor untuk Z kita. Yang sudah standardize. Bila dah standardize, baru kita boleh guna kalkulator untuk cari jawapan untuk keberangkarian. Kita kena tahu nak guna P, Q, O, R. Lebih kecil kita pakai P, tekan 1 baru boleh keluar P dan kita key in 2.329 baru boleh dapat jawapan keberangkarian. Ini sama juga saya bunda jadi 4 tempat perpuluhan bagi sama seperti yang diperolehi dari sifir taburan normal. Okey. Soalan 3 pula, didapati 4
beratus mentol yang dikeluarkan oleh sebuah kilang mengalami kecacatan. Jika satu sampel 100 biji mentol dipilih secara rawak, tentukan taburan bagi pekadaran sampel. Taburan ialah macam soalan 2 tadi ya, yang soalan bagi siap-siap yang ada ulat pendek itu, yang ada bertaburan itulah dia nak you tuliskan dalam pattern itu maksudnya taburan. Maksudnya nak tulis dalam pattern ini ya, ini dipanggil taburan ingatkan so pekadaran sampel pH bertaburan normal. So kita kena dapatkan saja nilai P dan N. P senang saja. P ialah tengok beratus. First sentence ialah cakap tentang populasi dan dalamnya ada beratus, maksudnya ialah pekadaran populasi ya. Ini pekadaran populasi ya, P 4% bahagi 4 bahagi 100, so dapat 0.04. Dah dapat 0.04, dah boleh ganti di formula variance 0.04, kemudian boleh terus tekan kalkulator dulu baru isi sini. 0.1 tolak 0.04 dapat 0.96. Kemudian bahagi dengan N, size sampel pun diberi ya. Nah, ini jika satu sampel 100 biji mentol, so 100. Kemudian ini kita kena kira. Kali kemudian bahagi untuk tukar jadi satu nombor sahajalah. Tukar jadi satu nombor perpuluhan sahaja. Okey, soalan B nak cari keberangkarian lebih 5 biji mentol mengalami kecacatan. So sekarang berjaya di sini bermaksud yang mengalami kecacatan mentol yang ada kecacatan itu ialah pekadaran yang kita nak cari pekadaran berjaya bagi soalan ini. So kita kena translate soalan dalam ayat ini ke bentuk simbol seperti ini. P-hat bila kita ni soalan ini peratus-peratus, ini maksudnya pakai P-hat pekadaran. Lebih, so lebih dari 5 satu perkara penting di sini, jangan terus tulis 5 saja sebab ini pekadaran, dia bukan bilangan mentol. Kita kena guna formula X per N, formula P-hat untuk nyatakan sebagai pekadaran. Pekadaran ialah pecahan. So 5 dari apa? 5 dari size sampel 100. Ingat ini yang pelajar sentiasa akan buat kesilapan, iaitu terus ganti 5 saja. Tak boleh sebab dia bukan bilangan mentol. Ia adalah pekadaran merupakan pecahan, iaitu 5 dari berapa? 5 dari 100 biji. Ini ialah kita dapati 5 dari 100 biji sampel yang mengalami kecacatan. Kemudian baru kita convert pecahan jadi perpuluhan. 5 bahagi 100 dapat 0.05. Dan ingat, ini ada banyak benda kena ingat bagi soalan pekadaran ini. Kita mesti buat pula pembetulan keselanjaran. Iaitu lebih besar kita pakai tambah. Tambah apa? Tambah kuantiti apa? 1/2N. N masukkan 100. Dan kita kira ini. Dapatkan satu nombor. Bagi dapat satu nombor, baru kita standardize. Buat standardize. Pakai formula Z. Tukar P-hat kepada, tukar sekarang X ini mewakili P-hat iaitu kita punya data. Okay, so kita boleh guna jawapan kita dalam A itu untuk buat standardize. 0.055 tolak apa? Mean P-hat. Ini mean P-hat, kita kena tahu ini ialah mean. First one mewakili mean. Bahagi dengan second one ini hanya ialah ada kuasa 2 iaitu variance. So kita mau sigma di sini, sisihan piawai, kita kena punca kuasa 2 kan variance. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Punca kuasa 2 kan jawapan variance di sini. Kemudian kita kira juga ya, ini dapat satu nombor dulu, baru kita boleh mula cari P dari kalkulator. So lebih besar kita pilih R, dari kalkulator kita pilih R.
Okey, ini soalan last. Seramai 450 orang pelancong telah direkodkan menginap di sebuah hotel di kawasan pelancongan. Tinjauan yang dilakukan mendapati seramai 35% daripada pelancong tersebut terdiri daripada warga tempatan. Okey, soalan 1, cari min bagi kadaran pelancong warga tempatan yang menginap di hotel tersebut. Soalan 2, hitung pula sisihan piawai bagi kadaran pelancong tempatan yang menginap di hotel berkenaan. Okey, soalan 1 dulu kita nak cari min kadaran sampel lah. Sampel di sini kita nak apa? Berjaya itu ciri yang kita nak kaji itu ialah warga tempatan pelancong yang merupakan warga tempatan. Pelancong yang menginap di hotel itu ialah warga tempatan. So sekarang kita nak cari min bagi pekadaran. Pekadaran apa? Yang sampel lah, kita mesti cari nak cari yang sampel. So ini maksudnya min kadaran, simbolnya mu p hat so ingatkan formulanya ialah sama dengan p min ini sama dengan p. So p ialah yang ini. Tengok saja peratus itu ialah p lah. Dalam soalan ada bagi beratus, ambilnya sebagai p iaitu pekadaran populasi 35% dari populasi lah. Populasi pelancong yang menginap di sebuah hotel itu merupakan warga tempatan ialah P. So 35% kita boleh tukar ke pecahan untuk tukarnya untuk buat kiraan 35% bermaksud 35 dari 100 dari maksudnya per pecahan. Dan bahagilah untuk tukar jadi jawapan akhir kita mau dalam bentuk perpuluhan. So dari pecahan kita tekan bahagi, kita dapat tukar jadi perpuluhan. Okey, sekarang nak hitung pula sisihan piawai atau rarat piawai bagi p hat Ini semua pasal apa? P hat iaitu kita punya ini ialah size sample lah. Size sample so dia ada punca kuasa 2 lah. Kita masukkan P boleh dapat dari apa? Sini P iaitu yang ini. Yang ini lah P. Min memang sama dengan P kan. So 0.35 kali dengan 0.65 iaitu 1 tolak. Kita boleh terus kira dulu guna kalkulator 1 tolak 0.35. So dapat 0.65 lah. Bahagi dengan 450. Inilah jawapan. Okey, dia bahagian B pula. Soalan lain tak ada kaitan dengan soalan A tadi. Sebab dia 10 markah kan. So ada bahagian A, bahagian B. So biasanya dia lain soalan B ini soalan lain Nabil mendapati 18% daripada buah strawberry yang dipetiknya telah busuk. Dia selalu petik, so dia tahu ini pekadaran populasi. Pekadaran populasi bagi strawberry yang dipetik itu didapati busuk 18%. Apakah keberangkarian apabila 200? Bila 200 ini sebahagian ini ambil sebahagian sampel yang dipetik kalau petik 200 itu nak cari keberangkarian busuk. Mula-mula nak cari kurang daripada 20% akan busuk. Nombor 2, cari keberangkarian dari 200 biji itu 25% atau lebih akan busuk. So akan busuk ini ialah kita punya apa? Berjaya. Pekadaran berjaya di sini ialah akan busuk. Sama juga sebelum ini terus soalan yang nak terus cari keberangkarian. Sama macam semua soalan nak cari keberangkarian kita perlukan min dan sisihan piawai iaitu
ingatkan formula skor Z X tolak mu per sigma. Kita nanti mesti kena buat standardize, so kita perlukan dua nilai ini, mu dan sigma. So kita cari dulu sebelum boleh cari keberangkarian, ingat-ingat mesti cari mu dan sigma. Macam mana saya tahu? Sebab dari formula skor Z tadi kita perlu masukkan dua nilai ini, mu dan sigma. So kita kena tahu lah formula untuk mu p hat min p hat sama dengan P dari mula dah bagi tahu. P dengan senang saja ambil dari peratus yang diberi. Peratus yang diberi itu ialah pekadaran populasi ini pekadaran populasi persen kita nyatakan sebagai pecahan bahagi 100 peratus nak tukar jadi pecahan ialah kita bahagi dengan 100 dan tekan kalkulator 18 bahagi 100 dapat perpuluhan, dapat sebagai perpuluhan 0.18. Okey, ingat min p hat sama dengan P P ialah pekadaran populasi ialah peratus atau pecahan yang diberi dalam soalan. Dia selalu akan beri, you nampak saja peratus atau pecahan 1/4 ke 1/2 ke 1/5 ke, itu semua menunjukkan pekadaran. So you tahu ini ialah soalan pekadaran bukan soalan min sampel. Okey. Sekarang cari pula rarat piawai atau sisihan piawai iaitu sigma. Kita perlukan mu dan sigma. Bagi apa? P hat ini formulanya, ingatkan. Punca kuasa 2 bagi ini. Dalam ini ialah formula variance P darab 1 tolak P per N. Senang saja sebab P kita perlu tahu P dan N. P dah tahu. Ini P ialah min kita. Min kita memang sama dengan P. Masukkan saja 0.18. Ingat 1 tolak P boleh tolak siap-siap dulu guna kalkulator baru isi sini. Senang nanti tak kira, tak rumit sangat. Di bawah bumbung itu tak rumit sangat kiraannya. So boleh kira siap-siap dulu 1 tolak 0.18 dan isi di sini 0.82. Okey, ini ingat kena tekan dalam bracket baru betul jawapannya. Bunda jadi 4 angka bererti. Sekarang baru ada mu, ada sigma, baru kita mula jawab soalan nak cari keberangkarian nombor 1. Kita kena translate ini, kena tahu tulis dalam bentuk simbol keberangkarian P huruf besar dalam bracket. Ini soalan apa? Pekadaran kan kita nak cari semua ini ialah untuk yang P hat pekadaran P hat. Pekadaran sampel. So P hat keberangkarian ini ialah P hat. Ini sebab ni berkaitan dengan 200 ini ialah sampel. So kita nak cari keberangkarian bagi pekadaran sampel. Iaitu simbolnya P hat kurang, so kita pakailah simbol kurang juga. Dan ingat peratus mesti tukar jadi apa? Perpuluhan. Nak tahu perpuluhan ialah 20 bahagi 100 peratus kita nak tukar jadi perpuluhan. Ingat kita just bahagikan peratus ini nilainya 20 dengan 100. So kita dapat 0.2. Okey, dan ingat buat apa? Pembetulan iaitu kita kena tengok simbol. Lebih kecil kita tolak 1/2 kali N. N ialah 200. Dan kita kira dulu. Lepas itu sedanglah proses dia punya langkah sama. Lepas dah tulis, kita kira guna kalkulator saja hingga kita dapat satu nombor sahaja dan tak boleh rujuk, tak boleh guna kalkulator untuk kira keberangkarian lagi. Ingat ini belum Z lagi. Kita kena tukar P hat ini jadi apa? Z dulu. Kita kena buat standardize dulu. Ingat kena standardize dulu. Ini formula standardize. Formula untuk tukar ke Z ialah X tolak mu per sigma lah. So yang pink color senang lihat. Ambil dari mana? Ambil dari mu maksudnya P 0.18 yang ini. P lah. Mu ialah P. Bahagi dengan
rarat piawai atau sisihan piawai ya. Yang ini pink color yang ini. Kemudian kira dapat satu nombor. Ini sudah Z sudah standardized jadi Z, baru kita boleh mula cari keberangkarian dari kalkulator macam biasa. So nak pakai yang mana kita tengok simbol juga lebih kecil, kita pakai yang P. Pakai P ya, kita dapat terus jawapan bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Okey, soalan 2 pun buat cara yang sama, hanya dia tukar nilai apa peratus ini dan dia punya simbol lebih besar lebih kecil lain sajalah. Tapi cara penyelesaian adalah sama macam ini ya, hanya tukar dia punya simbol saja dan dia punya peratus saja. So sekarang dia punya, kita nak cari apa P hat lebih ini sama dengan, ini adalah sama dengan 0.25 lah, tukar jadi perpuluhan atau lebih, so ada lebih besar atau sama dengan. Ini kita translate jadi lebih besar atau sama dengan 0.25. 25 bahagi 100 lah. Ingatlah, jangan guna terus 25 di sini ya. Kita mesti tukar jadi perpuluhan beratus kena bahagi 100. Okey, sama juga jangan lupa untuk buat pembetulan, keselanjaran, dan ingat kalau lebih besar saja tambah. Kalau ada garis kat bawah lebih besar dia terbalik. Mula-mula tambahkan, tambah sekarang ada garis kena jadi tolak pula. Lepas kita kira dapat satu nilai, kita kena buat apa? Standardize. Pakai yang ini, formula Z ini, tukar jadi Z. Ingat mesti tukar jadi Z sebelum boleh cari keberangkarian taburan normal. Sebab kita sifilnya nilai keberangkarian itu ialah untuk skor Z iaitu dipanggil taburan normal piawai. Piawai maksudnya standard. Okey, kirakan pecahan ini dulu. Dah dapat satu nombor macam ini, baru kita boleh tengok ni langkah guna kalkulator di sini. Lebih besar kita pilih R. Guna R untuk cari keberangkarian. So kita dapatlah yang ini. Okey, sekarang baru tamatlah lesson untuk pekadaran sampel. Harap semua pelajar dah faham, dah belajar. Ini recall balik dua formula penting untuk min dan sisihan piawai atau rarat piawai bagi pekadaran sampel, iaitu P hat. Ini P ya, ini ada punca kuasa 2. Okey.